Shalom keluarga HCC. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada ibadah secara online minggu ini. Mari kita bersama-sama disegarkan dan dikuatkan dengan pujian dan khotbah sebentar nanti. Selamat beribadah bersama dan Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat bertemu sekali lagi dalam ibadah online. Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu
Shalom, saudara-saudari di HCCSIB. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kerana diberi peluang untuk bersama-sama dengan anda sekalian, walaupun hanya dalam talian. Tetapi ini adalah satu peluang untuk menyampaikan firman Tuhan, dan itulah satu keistimewaan bagi saya. Saya harap saudara-saudari berada dalam keadaan fizikal dan juga rohani yang baik sekali. Ya, pada masa pandemik ini, inilah yang kami harapkan daripada Tuhan untuk membantu kami semua untuk mengharungi masa ini dengan berjaya. Oleh sebab itu, tema untuk siri khotbah ini adalah sangat sesuai, iaitu menjadi lebih daripada pemenang. Namun begitu, apakah maksudnya lebih daripada pemenang? Saya harap hari ini saya dapat kongsi sedikit tentang hal itu. Mari kita berdoa sebelum kami memulakan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sangat bergantung dan bersandar kepada Tuhan untuk membantu kami untuk mendalami firman-Mu. Pada masa ini Tuhan, kami menyerahkan masa ini kepada Tuhan, supaya melalui Roh Kudus-Mu, Engkau akan mengajar kami, meneguhkan kami, dan menguatkan kami, terutamanya untuk menghadapi hal-hal yang berlaku di dalam masa kini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa ini kepada Tuhan, agar Tuhan akan mengajar kami di mana sahaja kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa. Amin. Saudara-saudari, istilah yang digunakan untuk tema ini adalah sesuatu yang pada mulanya nampaknya biasa. Tetapi selepas saya balik kepada petikan di mana frasa ini diambil, saya mula berfikir, apakah maksud sebenar bagi seorang yang lebih daripada pemenang, ataupun dalam Alkitab versi Borneo, istilah itu ialah seorang yang lebih daripada para penakluk. Bila saya fikirkan ini dengan lebih panjang, saya dapati bahawa agak peliklah frasa ini. Biasanya kita akan mengatakan seorang adalah seorang pemenang ataupun penakluk. Tetapi apakah maksudnya lebih daripada pemenang ataupun lebih daripada para penakluk? Mari kita kembali kepada petikan Roma 8. Dari mana frasa ini diambil? Roma 8 ayat 31 hingga ke 39. Apabila saya membaca bahagian ini, tanyalah diri sendiri, apakah ciri-ciri seorang yang lebih daripada penakluk? Hasil daripada itu, barulah kita dapat mengatakan dengan kepastian bahawa kita boleh mencapai status sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Ayat 31 daripada buku Roma bab yang ke-8. Jadi, apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Dia tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Oleh itu, tidakkah dia bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela? Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang memperbenar. Siapakah yang dapat mempersalah? Kita. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih daripada itu,
yang telah dibangkitkan berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi pihak kita. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kekacauan atau kesusahan atau penganiayaan atau kebeluran atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, kerana-Mu kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. Tidak. Tidak. Dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Kerana aku yakin bahawa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudari, berdasarkan petikan ini, apakah maksud sebenar seorang yang lebih dari para penakluk atau pemenang? Inilah persoalan yang kita akan cuba jawab hari ini. Tahukah saudara-saudari, dalam sejarah manusia ini, apakah empire yang paling besar di dalam dunia ini yang menakluki kawasan-kawasan dan daerah-daerah dan merangkuminya dalam kewibawaannya? Tahukah? Saya mencari di dalam internet dan jawapannya mungkin kamu dapat meneka juga. Jawapannya ialah Empire British dalam lingkungan 1920-an yang meliputi kawasan darat sebanyak 30.5 juta kilometer persegi, iaitu lebih daripada 26.4% kawasan darat atau 1/4 luas daratan dunia. Yang kedua, empire yang kedua ialah Empire Mongol yang dalam lingkungan antara tahun 1270 hingga 1309. 24 juta kilometer persegi ataupun 17.8%. Tadi yang British 26.4, yang kedua ialah Empire Mongol yang 17.8%. Kerajaan-kerajaan menjadi penakluk yang kuat, handal dan terkenal dalam sejarah dunia. Namun, saudara-saudari, bolehkah kerajaan British ataupun kerajaan Empire Mongol ini digelar sebagai lebih daripada para penakluk? Ya, jawapannya mengikut fahaman saya selepas meneliti frasa ini ialah tidak. Mengapa? Sebab kita perlu mengetahui dengan tepat apakah maksud sebenar frasa lebih daripada penakluk ini. Konsep ataupun frasa ini diambil oleh Paulus untuk membincangkan satu hal yang sangat penting bagi kita semua, iaitu harapan kemuliaan kita yang akan datang pada satu hari. Apabila semua ciptaan dibebaskan daripada belenggu kemusnahan dan dibawa ke dalam kebebasan yang penuh kemuliaan yang dijanjikan kepada anak-anak Allah. Kita membaca ini dalam konteksnya dalam Roma 8 ayat 18 hingga 21 yang mengatakan begini: Aku menganggap bahawa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seluruh ciptaan menanti-nantikan saatnya Allah menyerlahkan anak-anaknya, kerana seluruh ciptaan telah ditundukkan kepada kebuntuan, bukan dengan pilihannya sendiri, tetapi dengan kehendak Dia yang telah menundukkannya dengan harapan bahawa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan daripada belenggu kemusnahan
dan dibawa ke dalam kebebasan penuh kemuliaan anak-anak Allah. Inilah yang dijanjikan. Seluruh ciptaan akan mengalami kebebasan yang mutlak apabila kita anak-anak Allah masuk dan menerima kemuliaan yang penuh itu. Jadi ada di dalam apa yang kita fahami, di dalam konteks ini juga dinyatakan ada faktor-faktor luaran yang boleh menjejaskan pencapaian warisan kita itu. Ya, dikatakan itu kita akan mencapai satu warisan, tetapi ada faktor-faktor yang boleh menjejaskan warisan kemuliaan yang dijanjikan kepada anak-anak Allah. Ini dinyatakan dalam lebih awal sedikit di dalam Roma 8, iaitu ayat 14 hingga 17. Berbunyi demikian. Kerana orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Itulah kita. Kerana kamu bukanlah menerima roh yang menyebabkan kamu diperhamba lagi oleh ketakutan, tetapi telah menerima roh yang menjadikanmu anak-anak Allah. Dan dengannya kita berseru Abba, Bapa. Roh itu sendiri memberikan kesaksian dengan roh kita bahawa kita anak Allah. Jika kita anak Allah, maka kita waris Allah. Ingat itu. Kita adalah waris-waris Allah. Dan dia sambung dengan mengatakan waris bersama dengan Kristus. Kita bersama-sama dengan Kristus menjadi waris Allah. Apa yang Tuhan Yesus memiliki, kita juga akan dijanjikan akan miliki sebagai warisnya. Jika kita, kalau kita memenuhi syaratnya ialah ini, jika kita benar-benar berkongsi penderitaannya supaya dapat berkongsi kemuliaannya kelak. Saudara-saudari, inilah harapan kita. Kita adalah orang yang akan mewarisi sesuatu. Tetapi seperti yang kita telah baca lebih awal, bahawa ada di dalam hidup ini ada faktor-faktor luaran yang ingin menjejaskan warisan kita ini. Apakah faktor-faktor luaran ini? Ya, banyak. Dikatakan sini di dalam petikan Roma 8 yang kami baca pada awal-awal lagi, iaitu ada kematian dan kehidupan boleh menjejaskan, iaitu kewujudan kita. Ada kuasa surgawi, iaitu para malaikat dan para pemerintah. Ada masa juga, iaitu masa kini dan masa depan. Ada kuasa gelap, kuasa apapun yang di dalam dunia ini. Ada tempat, iaitu ketinggian dan kedalaman. Ada ciptaan yang lain, apapun yang lain dalam seluruh ciptaan. Bahkan dikatakan ada pencubaan yang sangat mencabar. Contohnya kekacauan, kesusahan, penganiayaan, kebuluran, ketelanjangan, bahaya, pedang. Kesemua ini boleh menyebabkan kita undur diri dan warisan kita terjejas. Jadi dengan fahaman ini, kita bolehlah mempertimbangkan apakah perbezaan antara orang yang dikatakan lebih daripada para penakluk dengan orang yang hanya penakluk. Perbezaan ini boleh disimpulkan dalam gambar raja ini ataupun jadual ini. Penakluk adalah orang yang mencapai kemenangan yang sementara, manakala orang yang lebih daripada penakluk mencapai kemenangan yang kekal abadi. Selain daripada itu, seorang penakluk mencapai kemenangan yang separah, bukan menyeluruh seperti para penakluk. Kemenangan seorang para penakluk ada menyeluruh, muktamad dan mutlak, total. Kemudian seorang penakluk itu mencapai kemenangan melalui pencapaiannya sendiri, iaitu pencapaian manusia. Manakala seorang yang lebih daripada penakluk mencapai
kejayaan dan sukses, iaitu kejayaan melalui pencapaian ilahi dengan manusia, iaitu dengan bantuan Allah. Saudara-saudari, dalam kata lain ini, kita boleh menjawab soalan, adakah kerajaan ataupun Empire British atau Mongol boleh digelar lebih daripada para penakluk? Tidak. Sebab pencapaian mereka, kejayaan mereka, kuasa mereka adalah terhad. Hari ini, Empire British tidak wujud lagi. British hanya di United Kingdom sahaja. Empire Mongol pun tidak lagi. Sebab kemenangan mereka bukan mutlak, bukan menyeluruh. Jadi dalam kata lain, kalau kita hendak mengatakan bahawa kita adalah orang yang menjadi lebih daripada penakluk, pencapaian kita mesti kekal abadi, mesti mutlak, mesti lebih daripada yang dicapai oleh kuasa-kuasa di dalam dunia ini. Saudara-saudari, apa yang lebih penting dalam kemenangan yang mutlak adalah apa yang berlaku dalam alam rohani. Ada kalanya apa yang kita capai di dalam dunia ini, dalam dunia fizikal ini, nampaknya bukan kemenangan, tetapi seolah-olah seperti satu kekalahan. Kita ambil contoh yang paling ketara, iaitu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Apabila dia disalibkan di situ, nampaknya di dalam dunia fizikal Tuhan Yesus kalah kepada musuh-musuhnya. Tetapi musuh-musuhnya tidak sedar bahawa apa yang berlaku di alam rohani adalah jauh lebih penting, sebab ia menentukan sesuatu yang mutlak dan selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib mati sebagai korban yang suci supaya membayar hutang dosa manusia yang berdosa. Tetapi lebih daripada itu, 3 hari kemudian dia telah bangkit semula, menewaskan musuh yang terakhir, yaitu maut. Jadi saudara-saudari, apa yang berlaku pada awalnya dalam dunia fizikal nampaknya satu kekalahan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mencapai sesuatu kemenangan yang luar biasa di dalam alam rohani. Dan itulah yang menjadikannya lebih daripada para penakluk. Itulah yang menjadi fahaman kita, yaitu kemenangan yang dicapai oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah mutlak, kekal abadi, muktamad dan menyeluruh sampai selama-lamanya. Jadi, bolehkah kita mencapai gelaran sebagai seorang yang lebih daripada para penakluk? Saya fikir di dalam dunia ini tidak boleh. Tetapi pada penghujung hidup kita di dunia ini, barulah akan ditentukan sama ada kita menjadi orang yang lebih daripada para penakluk. Saudara-saudari, apakah yang akan berlaku pada akhirnya apabila kehidupan kita di dalam dunia fizikal ini dan di dalam dunia fana ini berakhir? Itulah yang saya ingin kita pertimbangkan pada pagi hari ini. Ada 2 perkara yang sangat penting apabila kita mempertimbangkan apakah penghujung hidup kita dan apakah yang berlaku di penghujung itu. Yang pertama ialah kita mesti memiliki warisan kita. Warisan ini adalah satu perkara yang jarang kita bincang dalam kalangan orang-orang Kristian. Yang lain banyak, penyelamatan, ya, dan kuasa dan sebagainya.
Tetapi warisan adalah sesuatu yang sering dibangkitkan dalam firman Tuhan. Namun begitu jarang dibincangkan. Mari kita baca satu petikan dari Efesus 1 ayat 11 hingga 14. Berbunyi demikian. Dalamnya juga kita telah mendapat warisan. Saudara-saudari, itu mengatakan bahawa kita telah mendapat warisan. Kerana telah ditentukan dari mulanya menurut maksud Allah yang melakukan segalanya seperti pertimbangan kehendaknya, bahawa kami yang mula-mula menaruh harapan pada Kristus akan mendatangkan puji bagi kemuliaannya. Kamu juga dalam Kristus setelah mendengar kata kebenaran, yaitu Injil tentang penyelamatanmu, dan dalamnya setelah mempercayainya, kamu telah dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, yang menjadi jaminan bagi warisan kita hingga penebusan orang yang dimiliki Allah. Segala puji bagi kemuliaannya. Saudara-saudari, kalau kita melihat petikan ini, apa yang dikatakan ini ialah kita telah mendapat warisan. Apabila kita mula-mula menaruh harapan pada Kristus, kami menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat kami. Dan pada masa itulah kita juga telah menerima warisan. Dan Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk sebagai meterai yang menjamin warisan kita. Saudara-saudari, apakah warisan kita? Ada 3 perkara, sekurang-kurangnya 3 perkara yang termasuk dalam warisan kita. Dan saya hendak kita mempertimbangkannya berdasarkan firman Tuhan yang saya akan baca. 3 perkara. Yang pertama ialah penyelamatan. Ibrani 1:14 mengatakan, bukankah semua malaikat itu roh-roh pelayan yang dihantar untuk melayani manusia yang akan mewarisi penyelamatan. Penyelamatan ialah suatu warisan. Yang kedua, hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29 mengatakan, setiap orang yang telah meninggalkan rumah atau saudara lelaki, saudara perempuan, ibu bapa, anak atau ladang kerana namaku akan menerima 100 kali ganda apa yang ditinggalkannya dan akan memperoleh hidup kekal ataupun mewarisi hidup kekal. Jadi yang kedua ialah hidup yang kekal. Yang pertama ialah penyelamatan. Yang kedua ialah hidup kekal. Yang ketiga ialah kerajaan Allah, iaitu kita akan menjadi warga negara dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 15:50. Saudara-saudaraku, aku ingin mengatakan kepadamu, daging dan darah tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah ataupun mewarisi tempat dalam kerajaan Allah. Dan sesuatu yang boleh binasa tidak akan mendapat tempat dalam ketidakbinasaan. Ya, jadi ada 3 perkara. Penyelamatan, hidup yang kekal, dan kerajaan Allah. Namun begitu saudara-saudari, kita mesti sedar dan faham bahawa warisan yang dijanjikan tidak sama dengan menerima warisan itu. Saya ulang. Dijanjikan satu warisan tidak sama dengan memiliki warisan itu. Sebab terdapat satu proses untuk memiliki warisan tersebut. Jadi kita lihat gambar raja yang seterusnya, yang menunjukkan kepada kita apakah proses memiliki warisan ini. Yang pertama, kita lihat bahawa warisan itu mula-mula dijanjikan di dalam sebuah wasiat. Ya, seorang yang masih hidup akan menulis wasiat dan mengesahkannya. Kemudian wasiat itu mengandungi janji bahawa setelah dia mati, semua
yang dia mewariskan itu akan diperturunkan. Jadi yang pertama, proses yang pertama ialah wasiat. Ya, hakikat ini berlaku apabila kita menerima Tuhan Yesus Kristus dan kita diangkat menjadi anak Allah. Kita sudah baca itu dalam Roma 8:14 hingga 17 bahawa kita adalah waris-waris Allah, waris bersama Kristus, dan maka kita dipanggil sebagai anak Allah. Itulah semasa kita menerima Tuhan Yesus Kristus, wasiat sudah dibentuk bahawa kita memiliki, kita mempunyai, dijanjikan suatu warisan. Kemudian keduanya, bilakah kita akan mula proses untuk memiliki warisan itu? Seorang belum memiliki apa yang diwariskan sehingga berlaku kematian. Ibrani 9 ayat 15 hingga 17 mengatakan ini. Itulah sebabnya dia menjadi pengantara bagi perjanjian baru melalui kematian. Melalui kematian. Untuk menebus kesalahan di bawah perjanjian pertama. Supaya mereka yang dipanggil dapat menerima janji warisan yang kekal. Apabila ada wasiat, semestinya ada kematian pewasiat. Ayat 17, wasiat berkuat kuasa selepas kematian seseorang, kerana langsung tiada kuasanya selagi pewasiat masih hidup. Jadi ada dua kematian saudara-saudari. Yang pertama ialah yang telah berlaku. Kematian pertama iaitu Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Itulah kematian yang pertama yang mesti berlaku. Yang kedua, kematian kedua ialah kematian kita. Wasiat itu akan boleh dilaksanakan ataupun dikuatkuasakan apabila kita mati. Bukan Tuhan Yesus mati saja, tetapi kita mati. Itulah kematian yang kedua. Tetapi kematian kita boleh juga merangkumi jika kita masih hidup dan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia ini. Pada masa itu, kita diangkat untuk bersama-sama dengan Kristus. Jadi sama ada kita mati di dunia ini sekarang, ataupun apabila Tuhan Yesus Kristus datang, kita diangkat. Itulah yang merangkumi kematian kedua ini. Namun begitu, kematian kedua bukan bermaksud wasiat itu dikuatkuasakan ataupun dibaca. Pembacaan wasiat atau penguatkuasaannya hanya berlaku semasa kita dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudari, saya tahu ada banyak ayat-ayat, tetapi kita perlu faham ini. Wasiat dan penguatkuasaannya akan dibaca dan dikuatkuasakan apabila kita bangkit daripada kematian. 1 Korintus bab 15, 50 hingga 58 mengatakan, saudara-saudaraku, aku ingin mengatakan kepadamu, daging dan darah tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah, dan sesuatu yang boleh binasa tidak akan mendapat tempat dalam ketidakbinasaan. Dengarlah aku memberitahumu sesuatu rahsia. Tidak kita semua akan mati, tetapi semua akan diubah serta-merta dalam sekelip mata, ketika berbunyinya sangkakala yang terakhir. Pada saat itu, orang mati akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dan kita yang masih hidup akan diubah. Kerana yang boleh binasa ini mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh binasa, dan yang boleh mati itu mesti mengenakan bentuk yang tidak boleh mati. Setelah itu, ini berlaku, terbuktilah firman Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Wahai maut, di manakah kemenanganmu? Wahai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, manakala kuasa dosa ialah Taurat.
Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirian, jangan berganjak, dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahawa dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan bersia-sia. Saudara-saudari, apabila kita telah dibangkitkan dan mengenakan ketidakbinasaan dan juga yang tidak akan mati, maka pada masa itu wasiat itu dibaca dan kita menerima penyelamatan, kita menerima hidup yang kekal, kita menerima hak untuk duduk dan diam di dalam kerajaan Allah. Itulah yang dikatakan. Saudara-saudari boleh baca juga dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 18 bahawa penyelamatan, hidup yang kekal dan kerajaan Allah menjadi milik kita apabila kita dibangkitkan dari kematian dan menerima ketiga-tiga waris yang telah diwariskan itu. Saudara-saudari, saya juga meninggalkan beberapa ayat untuk saudara meneliti. Ya, tengok kepada slide itu dan ayat-ayat yang telah tertera. Begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan yang kita hendak memiliki. Saudara-saudari, mengapa kita berkongsi dan bercakap begitu panjang lebar tentang hal ini? Sebab saudara-saudari, hakikat ini menentukan sama ada kita akan memiliki warisan kita. Oleh itu Tuhan Yesus menggesa kita untuk bertahan ke saat akhir. Saya pernah membaca ayat ini di ACC. Matius 24 ayat 13. Tuhan Yesus katakan, namun demikian, sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Begitu juga Wahyu 2:10 mengatakan, janganlah takut terhadap apa yang akan kamu deritai kelak. Ketahuilah, iblis akan menghumbankan sebilangan daripadamu ke dalam penjara untuk mengujimu. Kamu akan menanggung kesengsaraan selama 10 hari. Setialah sampai mati. Maka aku akan menganugerahi mahkota hidup sebagai ganjaran kemenangan. Ya, ada syaratnya. Kita mesti bertahan sampai ke akhir saat dan mesti bertekad dan setia sampai mati. Saudara-saudari, saya ingin memberi amaran ini kepada anda dan juga saya, bahawa kita boleh hilang warisan kita. Mengapa? Ibrani 12:16 hingga 17 mengatakan, memberi contoh tentang seorang yang bernama Esau. Janganlah ada di antaramu pencabul atau menjadi durjana seperti Esau yang menjualkan hak warisannya. Dia menjualkan hak warisannya untuk sesuap makanan. Kamu ketahui bahawa kemudiannya apabila dia hendak mewarisi berkat itu, dia ditolak kerana dia tidak mendapat ruang untuk bertaubat walaupun dia memohon berkat itu dengan air mata. Ibrani 12 ayat 16 hingga 17. Itulah amaran bagi kita. Ya, jangan kita menjadi seperti Esau yang mengeji, ya, memandang secara keji tentang haknya, warisannya sebagai anak sulung. Bila dia menjualnya untuk sesuap makanan, ya, untuk kacang dan roti yang sedikit, dia telah menolak warisannya. Saudara-saudari, Tuhan tidak akan melanggar ataupun meniadakan kebebasan kita untuk memilih. Faktor-faktor luar tidak boleh menjejaskan warisan kita. Hanya satu perkara yang boleh menjejaskan warisan kita, iaitu diri kita sendiri. Apabila kita membuat keputusan dan memilih untuk menolak ataupun menjual warisan kita tidak akan kita miliki kalau berlaku hal itu. Jadi saudara-saudari, ambillah iktibah daripada apa yang dikatakan.
orang yang lebih daripada para penakluk telah dijanjikan warisan. Tetapi untuk mencapai status sebagai orang yang lebih daripada para penakluk, dia mesti bertahan sampai akhir dan sampai dia mencapai warisan yang telah diwasiatkan kepadanya. Apabila dia mencapai itu, barulah warisan yang dimilikinya itu adalah kekal abadi, adalah mutlak, adalah muktamad dan menyeluruh. Ya, saya fikir itu cukup jelas untuk kita semua dan cukup mencabar untuk kita semua supaya kita menjadi para penakluk yang memiliki warisan yang telah diwasiatkan dan dijanjikan kepada kita. Kedua, dan saya akan akhiri dengan poin yang kedua ini, iaitu kita mesti membina dengan bijak. 1 Korintus 3 ayat 9 hingga 15 yang mengatakan begini. Kami sama-sama pekerja Allah dan kamu ibarat ladang Allah. Kamu juga boleh diumpamakan sebagai bangunan Allah. Dengan kasih kurnia Allah, aku sebagai pembina yang mahir telah meletakkan asas bangunan itu. Lalu orang lain membina bangunan di atas asas itu. Setiap orang yang membina perlu berhati-hati. Kerana tiada siapa yang dapat meletakkan asas selain asas yang telah tersedia, iaitu Yesus Kristus. Ada orang yang menggunakan emas, perak atau permata untuk membina bangunan di atas asas itu. Ada pula yang menggunakan kayu, rumput kering atau jerami. Mutu kerja setiap orang akan terserlah pada hari Tuhan datang kembali, kerana ia akan diuji dengan api. Sekiranya bangunan yang didirikan di atas asas itu tahan api, pembinanya akan mendapat ganjaran. Sebaliknya, jika bangunan yang dibina oleh seseorang itu dimakan api, dia akan kerugian, walaupun dirinya terselamat seperti orang yang terlepas daripada kebakaran. Saudara-saudari, petikan ini pertamanya adalah berkaitan dengan penghakiman. Penghakiman terhadap umat Allah yang telah diselamatkan oleh Allah. Dan penghakimannya ialah untuk menentukan sama ada umat Allah akan menerima ganjaran atau tidak. Itu dinyatakan dengan jelas dalam ayat yang ke-14. Ilustrasi yang digunakan pakai dalam petikan ini ialah berkaitan dengan membina sebuah bangunan. Dan dikatakan bahawa asas itu tidak lain dan tidak bukan ialah asas yang diletakkan oleh Yesus Kristus sendiri, iaitu kepribadiannya sebagai datang ke dalam dunia sebagai manusia, kehidupannya, dan kemudian kerjanya, kehidupannya yang tidak bercela, kerjanya, iaitu kelahirannya, kematiannya, penguburannya, pembangkitan dan pengangkatannya ke surga. Tidak ada asas lain, saudara-saudari. Itulah saja asas yang menjadi asas bagi iman kita. Hal ini telah pun dilaksanakan dan telah muktamad. Tidak ada asas lain. Kita tidak boleh mengubah asas itu. Asas itu telah tetap. Tetapi di atas asas itu, barulah kita boleh membina bangunan itu ke atas. Ya, membina bangunan ke atas. Tetapi, sama ada kita menerima ganjaran atau mengalami kerugian kerana kerja yang dilakukan, terpulang kepada 3 perkara. Pertama, ada 3 tiang, ya, atau kriteria yang menentukan sama ada kita akan menerima ganjaran atau tidak. Yang pertama ialah jenis bahan yang digunakan untuk membina. Itulah tiang yang pertama, jenis bahan yang digunakan untuk membina. Terdapat 2 kategori yang Paulus menyatakan. Yang pertama ialah bahan binaan yang tahan diuji dengan api. Ingat, ini ialah bahan binaan. Yang pertama ialah emas. Pada masa yang dahulu, orang yang kaya
akan menggunakan emas untuk membina bangunan. Dan bangunan itu menjadi bangunan yang penting dan yang mahal. Yang sangat tahan dan kuat. Yang kedua ialah perak. Perak juga digunakan untuk membina. Kerana ia mahal. Ia mahal kerana ia digunakan untuk membuat wang siling. Ketiganya ialah batu berharga. Dulu saya ingat ia seperti permata, tetapi bukan. Batu berharga ialah granit dan marmer yang sangat kuat untuk membina bangunan yang teguh. Jadi hari ini, bangunan yang dibina dengan emas, perak dan batu berharga ini masih kekal. Ada bangunan lama yang dulu dibina masih kekal. Dan ini ialah kerana ia dibina dengan bahan yang tahan sampai untuk waktu masa yang lama. Tetapi ada juga bahan binaan yang dimakan api, iaitu kayu. Kayu itu digunakan untuk membina rumah orang-orang yang miskin, seperti hamba-hamba pada masa dahulu. Jadi rumah itu tidak tahan lama. Dan hari ini tidak ada bangunan dari masa dahulu yang dibina dengan kayu. Tidak wujud. Juga dikatakan rumput. Rumput ini biasanya digunakan untuk menutup bumbung rumah mereka. Dan ketiga ialah jerami yang diletakkan di lantai untuk menahan habuk naik. Jadi bahan binaan yang dimakan api ini adalah kayu, rumput, jerami. Ya, apabila ia diuji dengan api, ia terus lesak, hilang. Apakah bahan yang tahan lama dan kekal ini? Saudara-saudari, di dalam dunia ini yang fana, hanya dua yang akan kekal sampai selama-lamanya. Yang pertama ialah firman Tuhan. Matius 5:17 hingga 20 mengatakan bahawa firman Tuhan adalah kekal dan tidak akan lenyap sama sekali. Tuhan Yesus datang untuk menunaikannya. Menunaikan segala firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang akan kekal. Jadi dalam kerja dan pelayanan kita mesti menggunakan firman Tuhan. Bukan kebijaksanaan manusia ataupun kaedah duniawi. Kita mesti bina menggunakan firman Tuhan. Tidak ada yang lain yang lebih penting. Oleh sebab itu, kita mesti memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Hari-hari kita perlu meneliti firman Tuhan, membacanya, mempraktikkannya, memahaminya. Dan selain daripada itu, kita juga perlu mengajar orang lain. Ini tidak bermaksud semua orang mesti berkhotbah. Bukan. Orang yang boleh berkhotbah, yang diberi peluang untuk berkhotbah, hanya segelintir sahaja. Tetapi semua orang yang menjadi murid Kristus boleh mengajar orang lain apa yang dia telah diajar oleh Roh Kudus. Memuridkan mereka. Ataupun mereka boleh membawa firman Tuhan untuk menginjili orang lain. Saudara-saudari, Anda adalah orang yang boleh menjadi wahana untuk penginjilan. Menginjili orang lain dan memuridkan orang lain. Jangan memandang rendah. Oh, saya tidak boleh berkhotbah. Bukan, ini bukan hal berkhotbah. Ini hal tentang menginjili dan juga memuridkan orang lain. Gunakan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah berkait dengan itu. Yang kekal itu ialah jiwa manusia. Saudara-saudari, kita mesti faham bahawa apa yang akan kekal ialah apabila seorang mati, jiwanya dan rohnya akan kekal sampai selama-lamanya. Tetapi adakah ia kekal di surga ataupun di neraka? Itulah yang menjadi soalnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, kita mesti meletakkan kerja penginjilan dan pemuridan yang menjangkau jiwa-jiwa
dengan menggunakan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang menjadi prioriti dalam gereja. Pandemik ini telah mengajar kita bahawa pelayanan yang paling penting bukan pelayanan pada hari Minggu, iaitu kebaktian. Pelayanan yang paling penting ialah bagaimana sebuah gereja atau memperlengkapi jemaah mereka untuk melakukan kerja penginjilan dan pemuridan, dan kemudian mengutus mereka untuk melakukan kerja ini di mana sahaja mereka berada. Itulah yang penting. Itulah misi kita. Ya, kita mesti menggunakan dalam norma baru ini pentas-pentas yang baru seperti dalam talian untuk menjangkau kawan-kawan kita, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, itulah yang penting. Yang keduanya, yang kedua ialah masa yang diambil untuk membina. Kalau kita ada bahan benaan yang baik, yang mahal, yang kuat, tetapi kita membina dengan cincai, orang kata, ya, sedikit masa sahaja untuk membina, sudah tentu akan berlaku keretakan, akan berlaku kelemahan-kelemahan dalam strukturnya. Jadi saudara-saudari, yang kedua ialah kita mesti ambil masa untuk membina. Oleh sebab itu, saudara-saudari, penginjilan dan pemuridan memerlukan masa dan usaha. Ya, seperti seakan-akan memasak dengan yang kita perlu mengambil masa untuk memerap bahan makanan itu. Dan kemudian masak dengan merenihkannya. Mengambil masa, tahu saudara-saudari. Ya, apabila kita hendak makanan yang sedap, kita perlu masak. Ya, begitu juga apabila membina bangunan. Granit ini semua mesti dipotong dengan baik. Itu mengambil masa. Ya, keras yang mesti mengambil masa. Jadi saudara-saudari, kita mesti beri masa yang mencukupi untuk pelayanan ini. Jangan kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain tetapi tidak berlaku penginjilan, tidak berlaku pemuridan. Yang ketiga dan terakhir itu ialah teknik dan kemahiran untuk membina. Ya, kalau kita ada bahan, kalau kita ada masa, tetapi kita tidak mahir, kita tidak ada teknik yang baik untuk membina, sudah tentu bangunan itu tidak akan tahan lama juga. Oleh sebab itu kita mesti selalu belajar memiliki teknik dan kemahiran seni bina di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari, tahun lalu kami telah datang dan mengajar di sesi berkaitan dengan projek damai. Kita telah mengajar tentang kemahiran dan teknik wacana dan judo. Itulah salah satu kemahiran membina yang sangat penting. Sesuai untuk penginjilan, sesuai juga untuk pemuridan. Soalnya saudara, adakah saudara yang mengikuti latihan itu mengamalkannya atau tidak? Adakah anda melibatkan diri dalam kerja penginjilan dan pemuridan menggunakan kemahiran itu? Sebab kemahiran hanya menjadi lebih baik kalau kita mengasahnya, kita melatih dengan menggunakannya. Saudara-saudari, orang yang membina dengan bijak dalam kerja penginjilan dan pemuridan, akhirnya akan menjadi orang yang lebih daripada para penakluk. Sebab warisannya, apa yang kekal pada akhirnya, akan kekal abadi, mutlak dan mutamak dan menyeluruh, ialah jiwa-jiwa yang dijangkau, yaitu melalui penginjilan dan pemuridan. Saudara-saudara, saya harap kita semua jelas apa maksudnya orang yang lebih daripada para penakluk. Saya sangat terjabar dengan apa yang telah saya pelajari. Pada tahun ini saya akan mencapai umur 60 tahun. Saya tahu masa saya tidak lama lagi. Kekuatan saya untuk melakukan kerja-kerja penginjilan dan pemuridan akan semakin pendek. Ya, saya berikhtiar dan berdoa supaya Tuhan akan memakai saya
untuk melakukan kerja-kerja yang abadi ini sehingga masa saya di dalam dunia ini telah habis. Saya harap saudara-saudari yang muda dan yang tua akan sedar juga bahawa masa sudah semakin singkat. Untuk mencapai status orang yang lebih daripada penakluk, kita mesti melakukan kerja Tuhan. Kita mesti memiliki warisan kita. Kita mesti membina dengan bijak dalam kerja penginjilan dan pemuridan. Itulah cabaran untuk kita semua. Saya berdoa bahawa kita semua akan membawa kemuliaan kepada Tuhan dengan mencapai pada akhirnya apabila hidup kita sudah berakhir menjadi orang yang lebih daripada para penakluk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkau telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan oleh sebab itu kami dijanjikan satu warisan yang luar biasa yang dunia ini tidak dapat janjikan. Tuhan juga telah memanggil kami untuk membina dengan bijak dalam kerja penginjilan dan pemuridan. Biarlah kami semua, anak-anak-Mu yang telah dipanggil ini, menjadi orang yang sibuk dalam ladang Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memuridkan orang-orang yang boleh diutus untuk mencapai apa yang telah dipanggil untuk dilaksanakan. Bahawa Tuhan Bapa di surga, saya berdoa untuk HCC SIB supaya Tuhan akan menggerakkan jemaat-jemaat di gereja ini supaya melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai orang-orang dan duta-duta Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan tetap akan berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari, saya mengucap syukur kepada dan terima kasih kepada Tuhan kerana peluang ini dan juga kepada pemimpin-pemimpin gereja di HCC yang telah memberi peluang untuk saya berkongsi firman Tuhan. Diberkatilah ya saudara jemaat-jemaat dan lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Shalom. Shalom Big Family HCC. Terima kasih kerana tetap setia bersama-sama di dalam ibadah online kita. Saya akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengucap syukur karena minggu depan gereja kita akan dibuka untuk ibadah. Jumpa minggu depan.